Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita berjumpa lagi dalam kelas pertanian kita. Okay, kita sambung bab yang pelajari pada kelas sebelum ni, iaitu bab 1 sains tanah tingkatan 4. Okay, kita dah masuk pada subtopik yang kedua, iaitu pemeliharaan tanah 1.2. Okay. Okay, seperti yang mana kita tahu, di Malaysia ni banyak jenis-jenis tanah yang bermasalah. Okay, terdapat 5 jenis tanah yang bermasalah, iaitu tanah asid sulfat. Okay, tanah asid sulfat yang mana kandungan aluminium dan ferrum yang tinggi, pH kurang daripada 3.5, mengandungi tanah liat. Okay, seperti mana kita perlukan untuk pH tanah dalam keadaan yang kat tengah-tengah lah, yang neutral. Okay, lebih kurang 6.5 hingga 8.5. 7 adalah sebaik-baiknya. Okay, seterusnya tanah gambut. Okay, tanah gambut. Okay, tanah gambut. Okay, tanah gambut ini adalah kandungan tanah yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Okay, kandungan organik yang sangat tinggi. Okay, tanahnya juga mempunyai saliran yang kurang baik. Okay, dan juga tanah ni juga berasid. Okay, sama juga macam tanah asid sulfat, yang mana pH-nya kalau macam ni kurang daripada 7. Okay, kurang daripada 7. Seterusnya tanah bekas lombong. Okay, yang ketiga, tanah yang bermasalah ini adalah tanah bekas lombong. Tanah bekas lombong ni yang mana 80% pasir dan tidak berstruktur. Okay, pasir dan tidak berstruktur, tidak mengandungi air yang banyak, terdiri daripada mineral kuarza. Okay, yang mana kalau kata tanah yang mengandungi pasir yang banyak, dia tidak boleh menakung air. Okay, kata menakung air maksudnya dia air tu akan diserap. Okay, seterusnya tanah bris. Bris ni ataupun singkatan kepada beach ridges interspersed with swells. Okay, yang mana kandungan pasir yang sangat tinggi dan tidak berstruktur. Okay, daya pegang air rendah tetapi kadar larut resap tinggi. Okay, kandungan nutriennya juga rendah. Okay, seterusnya yang kelima, tanah liat. Tanah liat ni kandungan liat dia tinggi. Okay, leket sewaktu basah dan keras apabila kering. Okay, saliran kurang baik dan kadar resapan air yang rendah. Maksudnya air tu akan sentiasa bertakung. Kalau bertakung ni masalah lah kalau kita nak tanam tanaman. Okay, seterusnya kita tengok kaedah pemeliharaan tanah. Kaedah pemeliharaan tanah seperti mana yang kita lihat tadi, ada 5 jenis tanah bermasalah kat Malaysia, tapi tanah tersebut kita masih boleh untuk kita nak buat pemeliharaan. Okay, yang pertama, pertanian pemeliharaan tanah. Okay, yang mana konsep pertanian tanpa pembajakan. Okay, tanaman kekal dan tidak dibajak sehingga musim berakhir. Okay, seterusnya pertanian teres. Pertanian teres yang mana menggunakan topografi tanah untuk mempertahankan aliran air. Okay, untuk mempertahankan aliran air. Okay, tujuannya untuk mengeluarkan air hujan dari mengalir terus menerusi lereng bukit dan memperlahankan larian air. Okay, seterusnya pertanian kontur. Pertanian kontur ni dilakukan untuk kawasan lereng bukit yang ditanam pokok getah dan kelapa sawit. Okay, biasa dijalankan di kawasan lereng-lereng bukit, menghalang air hujan turun di sepanjang lereng bukit. Dia jadi kawasan untuk menghalang air hujan turun lah. Okay, seterusnya membuat sungkupan. Tujuannya untuk melindungi tanah daripada tiupan air hujan dan memelihara kesuburan tanah dengan cara menggunakan jerami padi, rumput kayu ataupun plastik penutup batas. Okay, kita sungkup dia, kita tutup bahagian atas ni. Okay, seterusnya kaedah yang kelima, mengekalkan pH tanah dengan cara melakukan pengapuran. Okay, kita taburkan kapur pada tanah tu, penggunaan bahan organik dan mengamalkan kaedah pertanian yang lebih sistematik. Okay, seterusnya yang keenam dengan kaedah penghutanan semula. Okay, penghutanan semula ni yang mana
menanam semula tumbuhan yang telah ditebang dengan spesies pokok yang cepat tumbuh dan bermutu. Okey, ia merupakan penyelesaian jangka panjang masalah hakisan tanah. Okey, kita tengok bab 1.2.1 struktur tanah. Okey, struktur tanah. Tanah ni seperti mana kita tahu dia ada banyak struktur dia. Okey. Dalam bab ni kita akan belajar 5 jenis struktur tanah. Struktur tanah ialah susunan kumin tanah yang terdiri daripada pasir, kelodak dan liat yang membentuk agregat tanah. Agregat tanah tu iaitu keadaan tanah. Okey. Jenis struktur tanah yang pertama, butir rapuh. Butir rapuh ni lapisan tanah bahagian atas yang mempunyai bahan organik. Okey, tanahnya hancur. Okey, berlapis, berbentuk lempeng. Lempeng mesti tahu kan, lempeng kan, lepeh ataupun pleti, dan ruang liang yang sedikit. Okey, sebab dia berlapis-lapis. Yang ketiga, struktur tanah berblok. Berblok ni maksudnya dia berbentuk kubus yang tidak sekata. Okey, kubus yang tidak sekata. Pengudaraan dan saliran yang baik, galakkan pertumbuhan akar. Okey, seterusnya prismatik, berbentuk prisma ataupun prism. Sebahagian atasnya mendata ataupun berbentuk tunggul. Okey, dan yang terakhir kolumnar. Kolumnar ni berbentuk seperti tiang dengan puncak berbentuk agak bulat. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, butir rapuh. Ni butir rapuh. Tanah dia rapuh lah, dia berbutir-butir. Okey, butir rapuh ataupun granular. Okey. Yang kedua, berblok. Berblok. Ini nampak ni berblok. Dia berbentuk berblok lah. Okey, berbentuk kubus yang tidak sekata. Dia bentuk kubus tapi dia tak sekata. Okey, seterusnya prismatik. Prismatik ni lebih kurang bentuk silinder lah, tapi sudutnya tidak tepat. Okey, kolumnar. Okey, kolumnar berlapis. Berlapis ni tadi berbentuk macam lempeng, dia berlapis-lapis, lepeh. Berbutir tunggal. Berbutir tunggal ni dia hancur habis lah, berbutir tunggal. Ada macam batu tu dipecah-pecahkan. Okey, kepentingan struktur tanah. Apa kepentingan struktur tanah ni? Yang pertama, dia bertujuan untuk mencegah hakisan tanah. Okey, mencegah hakisan tanah. Yang mana dia melindungi permukaan tanah daripada timpaan hujan atau larian air. Okey, seterusnya kepentingan dia adalah untuk mengurangkan kelajuan larian air melalui amalan membina teres, menanam mengikut kontur atau membuat sungkupan. Okey, seterusnya yang kedua, air berlebihan mudah dialirkan. Okey, menghalang air daripada bertakung. Tanaman kita tak boleh air bertakung. Kalau bertakung, pokok akan mati. Okey, tanaman bertekstur kasar ataupun pasir membenarkan air mengalir dengan mudah sebab dia meresap kan. Okey, seterusnya yang ketiga, mengekalkan daya pegang air tanah. Struktur tanah membolehkan air diserap. Okey, bila air tu diserap, maksudnya air tu mengalir lah. Okey, struktur tanah berlapis biasanya menghalang saliran, manakala berbutir membantu saliran. Kalau berlapis ni maksudnya tanah tu dia susah untuk nak diserap. Tapi kalau jenis berbutir, berbutir ni dia dapat membantu saliran, air tu mudah diserap. Okey, seterusnya yang keempat, untuk memperbaiki pengudaraan tanah. Gabungan struktur tanah berbeza dapat menambah dan memperbaiki pengudaraan tanah serta menunjukkan kapasiti air dalam tanah. Okey, seterusnya yang kelima, untuk mencegah kepadatan tanah. Okey, tanah yang mempunyai bahan organik yang tinggi akan menjadikan struktur tanah longgar dan tidak padat. Okey, sekian untuk bab 1.2. Okey, cikgu harap semua pelajar boleh faham, dan macam biasalah cikgu akan bagi latihan dalam bentuk Google Form. Okey, selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.